Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut program kita pada hari ini, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya bernama Amirul Faizin bin Syarah Almi, merupakan selaku moderator untuk forum kita pada hari ini. Baiklah hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli panel, izinkan saya untuk mengupas dahulu tajuk forum remaja kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisar tema sosial, gejala buli di mana silapnya. Remaja pada hari ini bakal menerujui pucuk pimpinan negara pada masa hadapan dan merupakan aset moral insan negara. Bak kata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Berikan saya 10 orang remaja, saya seakan saya gegahkan dunia ini. Begitulah ungkapan retorik yang pernah dilontarkan oleh bekas Presiden Parti Indonesia Soekarno, yang menggambarkan betapa gahnya remaja sebagai penentu pembangunan dan kemajuan negara pada masa hadapan. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, saudara Encik Syirabil yang merupakan ahli panel yang pertama. Selamat datang saudara, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seterusnya saya perkenalkan ahli panel kedua, iaitu saudara Dr. Afif. Selamat datang saudara. Saudara, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Berada di sebelah ahli panel kedua, tak lain tak bukan tentulah ahli panel yang ketiga, iaitu saudara Profesor Afnan. Apa khabar saudara Profesor? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat sentiasa semuanya. Kembali kita topik forum kita, iaitu gejala buli dalam kalangan pelajar di mana silapnya. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, eloklah kiranya kita menelusuri apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan buli dan apakah punca yang menyebabkan gejala ini semakin berleluasa dalam kalangan pelajar. Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama pada ahli panel pertama, saudara Encik Syirabil. Mohon saudara merungkaikan persoalan ini. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Awal bismillah membuka bicara. Terima kasih kepada sahabat pengurusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada hadirin sekalian yang dihormati. Menurut Dr. Azli Abdullah, buli boleh ditarifkan sebagai tingkah laku agresif seseorang atau sekumpulan pelajar dengan mengganggu mangsa sama ada secara fizikal atau psikologi dalam jangka masa yang panjang. Kamus Dewan yang edisi ketiga mentarifkan buli sebagai perbuatan mendera atau mempermainkan perasaan seseorang dengan tujuan untuk menyesuaikan diri mereka di tempat yang baru. Selain itu, buli bertujuan untuk mempermainkan orang yang lemah dengan cara menggertak atau menegakkan mereka. Punca utama yang mencetuskan fenomena ini ialah remaja tidak mempunyai didikan agama yang teguh. Kebanyakan remaja pada hari ini mempunyai stigma bahawa ajaran agama sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan untuk dipraktikkan pada alam ini. Keadaan menjadi lebih parah apabila ibu bapa pada hari ini tidak memberikan didikan agama yang sempurna kepada anak-anak mereka. Hal ini terjadi kerana ibu bapa mereka, pada alam ini sering mempunyai tanggapan bahawa ajaran agama tidak penting berbanding dengan pendidikan akademik yang dianggap sebagai tiket kejayaan anak-anak pada masa hadapan. Sikap ini menunjukkan bahawa terdapat ibu bapa yang semakin alpa akan tanggungjawab hakiki mereka dalam membesarkan, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka yang
yang diumpamakan sebagai sehelai kain putih, dan ibu bapa lah yang akan mencorakkan tingkah laku anak-anak mereka. Berlandaskan sikap remaja dan ibu bapa yang sebegini, mereka tidak hairanlah anak-anak tidak mementingkan amalan solat yang difardukan kepada setiap Muslim, walaupun solat itu tiang agama dan dapat mencegah kemungkaran. Berdasarkan firman Allah, Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah kemungkaran. Bukan itu sahaja, kebanyakan remaja pada hari ini lebih bertuhankan dengan hiburan dan keseronokan duniawi semata-mata, seperti melibatkan diri dalam badminton. Jika situasi ini berterusan, sudah pasti keharmonian masyarakat dan negara kita akan terjejas. Seorang tokoh cendekiawan pernah berkata, petanda munculnya sesuatu bangsa itu dapat dilihat apabila bangsa tersebut mencintai hiburan. Betul ke saudara pengurusi? Saya bersetuju sangat dengan itu. Seterusnya, keimanan remaja yang sengaja sedikit kulit bawang menyebabkan kehidupan mereka terumbang-ambing ibarat kapal tanpa nahkoda. Tegasnya, didikan agama yang tidak mantap mampu mendorong kepada gejala buli di negara ini. Sekian daripada saya. Wah, sidang hadirin, demikian tadi penjelasan takrif tentang gejala buli yang pada pandangan saya merupakan penjelasan terperinci dan menarik daripada saudara ahli panel pertama kita, Encik Syiradu. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, saudara Dr. Afif, tentang punca-punca lain yang boleh menyebabkan gejala remaja terdorong untuk melakukan gejala ini. Terima kasih saudara moderator kita untuk kita pada hari ini, saudara Al-Faizi. Sidang hadirin yang dihormati, kegoyahan institusi kekeluargaan juga menjadi pemangkin kepada gejala buli yang melanda di nusa tercinta kita ini. Institusi kekeluargaan porak-poranda disebabkan oleh tiada lagi persefahaman antara pasangan suami dan isteri. Oleh itu, kes penderaan, pertengkaran dan perceraian semakin meningkat bagai bangkai gajah yang tidak dapat ditutupi dengan nyirunya lagi. Mengikut kajian Jabatan Kemajuan Islam JAKIM, kadar penceraian pasangan suami isteri Islam di Malaysia berlaku sekali dalam tempoh masa 15 minit. Keluarga yang porak-poranda akan lalai untuk memberikan kasih sayang mereka kepada anak-anak remaja yang sentiasa memerlukan bimbingan dan perhatian daripada ibu bapa mereka sendiri. Keadaan ini sangat membimbangkan kerana akan menjejaskan perkembangan remaja dan pembentukan personaliti mereka. Maka tidak hairanlah apabila remaja sanggup terlibat dalam gejala samseng ini untuk menarik perhatian dan mendapatkan sekelumit kasih sayang daripada ibu bapa mereka sendiri yang semakin alpa dalam memikul tanggungjawab hakiki mereka. Jabatan Kebajikan Masyarakat melaporkan bahawa terdapat 50% remaja yang terlibat dalam gejala negatif ini, yang terdiri daripada remaja yang mempunyai konflik keluarga. Oleh hal yang demikian, izharlah bahawa kegoyahan institusi kekeluargaan bagi mencetuskan fenomena buli remaja yang ingin melepaskan kemarahan mereka kepada individu yang lain. Bak kata peribahasa Melayu, orang lain makan nangka, orang lain terkena getahnya. Jika kita kaji dari dimensi yang lain, pengaruh rakan sebaya juga merupakan antara faktor gejala buli remaja yang semakin menular dalam dan kian serius bagai duri dalam daging di negara kita pada hari ini. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja pada hari ini lebih mempercayai rakan sebaya daripada ibu bapa dan guru-guru mereka. Tindakan remaja yang sanggup menuruti kata-kata kawannya tanpa memikirkan risiko dapat diumpamakan seperti kerbau dicucuk hidung. Bukan itu sahaja,
Kebanyakan remaja tidak ingin dipalaukan atau disisihkan oleh ahli kumpulan yang lain sekiranya enggan menuruti perlakuan atau kata-kata mereka. Menurut Thrasher, yang merupakan pelapor awal tentang kajian buli di Malaysia, mengutarakan mewujudkan geng atau persatuan remaja yang masih berbau pucuk jerangau ini sanggup mengkhianati kepercayaan ibu bapa dan guru mereka daripada mengkhianati kumpulan mereka. Sebagai contoh, 8 orang pelajar tingkatan 5 dari Kolej Melayu Kuala Kangsar MCKK telah mengugut seorang guru asrama dengan menggunakan parang. Kumpulan pelajar ini sanggup bertindak demi melepaskan kemarahan dan berseronok-seronok tanpa memikirkan impaknya kepada diri sendiri dan orang lain. Ekoran sikap remaja sebeginilah yang tersalah memilih rakan, menyebabkan mereka mudah dipengaruhi oleh anasir-anasir negatif seperti membuli. Hal ini dapat dikaitkan dengan petikan sebahagian daripada hadis Nabi yang bermaksud, jika anda berkawan dengan tukang besi, maka percikan api akan terkena pada tubuhmu. Pendek kata, pengaruh dan tekanan daripada pengaruh rakan sebaya turut menjadi penyebab kepada kemaluan budi semakin sukar ditangani. Itu sahaja daripada saya, saudara-saudara. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar tentang punca-punca lain yang boleh mendorong gejala buli dalam kalangan pelajar. Sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati, apakah kesan perlakuan buli terhadap mangsa dan apakah tindakan yang sepatutnya diambil oleh mangsa? Silakan saudara Profesor Ahmad. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua hadirin yang dikasihi sekalian. Antara kesannya ialah mangsa buli akan mengalami kemurungan atau cemas. Selain itu, mereka terpaksa menempuh penderitaan berikut antaranya peningkatan perasaan sedih dan keseorangan, perubahan masalah tidur dan makan, hilang minat dalam aktiviti yang sering diceburi. Isu ini akan berpanjangan sehingga dewasa. Masalah kesihatan diri dari segi emosi dan psikiatri, keciciran dalam pelajaran kerana kanak-kanak takut ke sekolah untuk mengelakkan daripada masalah buli. Selain itu, kes buli juga membawa kepada bahaya atau pendedahan untuk membunuh diri kerana merasakan diri mereka tiada harapan untuk tidak dibuli lagi. Selain itu, tiada kuasa serta tercemar maruah diri akibat perbuatan dera. Saudara pengerusi dan sidang hadirin sekalian, mangsa buli di sekolah dan Institut Pengajian Tinggi IPT biasanya menyembunyikan apa yang berlaku daripada pengetahuan ibu bapa, guru dan pihak sekolah kerana takut dipukul oleh pembuli. Pelajar-pelajar lain juga mendiamkan diri. Kenapa boleh wujudnya keadaan sebegini? Sudah semestinya adanya kaitan dengan persepsi masyarakat memandang remeh mengenai perkara ini. Tanggapan masyarakat ialah buli sebahagian daripada budaya masyarakat tempatan, malahan seluruh dunia. Kebanyakan masyarakat tidak sedar bahawa isu buli ini memberi kesan jangka panjang kepada perkembangan psikologi dan emosi mangsa. Kanak-kanak dan sama ada pembuli maupun mangsa buli cenderung melakukan perbuatan buli seperti isu buli berlaku di IPT maupun bagi orang dewasa, dan sering mendengar bahawa isu penderaan kanak-kanak berlaku. Kes-kes penderaan yang mencakup 5,000 kes setahun merupakan kesan psikologi dan emosi pendera yang dibuli semasa remaja. Jika ahli masyarakat peka terhadap isu buli, maka tidak adalah perbincangan maupun komunikasi antara satu sama lain. Sekiranya perhubungan sedemikian tidak berlaku secara sendiri, kes buli akan tersembunyi tanpa pengetahuan sehingga akan melibatkan kecederaan atau kematian.
barulah masyarakat sedar isu ini perlu ditangani. Apabila wujudnya inisiatif ahli masyarakat memainkan peranan masing-masing, maka barulah kanak-kanak mempunyai keyakinan diri untuk melaporkan kes buli kepada pihak berkuasa atas kesedaran mereka ke atas isu pembulian ini. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya kembalikan mikrofon saya kepada ahli pengurusi majlis. Terima kasih. Terima kasih saudara Profesor Afnan. Demikian perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang gejala buli dalam kalangan pelajar di negara kita. Penuding jari menyalahkan satu-satu pihak memanglah mudah, tetapi menyelesaikan gejala ini bukanlah semudah kita berbicara. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menyaksikan persembahan forum remaja ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia.